بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan, kami berdoakan kepada tuan-tuan sekalian berada dalam keadaan sihat, afiat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ingin memohon hidayah daripada Allah. Kita perlukan hidayah ini dalam kesulitan, dalam kesenangan, kerana kita yakin bahawa sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita amat banyak, dan itulah yang kita ikuti sepanjang surah An-Ni'am. Nama lain bagi surah An-Nahlu, surah yang ke-16 pada halaman terakhir pada hari ini. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Lama tak bersua. Alhamdulillah. Di sinilah. Di sini. Tapi di hati Alhamdulillah sepanjang senantiasa doakan saya. Sentiasa Amin, ya kita Rabbal doakan kepada rakan-rakan semua untuk kita doa, pasal doa ni kuat sangat Allahu Ustaz. Akbar. Kesannya kerana kita bukan sekadar cakap sesama Betul, kita, Ustaz. tetapi kita bercakap dengan Maha Pencipta Allahu Akbar. yang Maha mendengar. Itu yang penting. Subhanallah. Ya, kalau dengan kawan kita kadang-kadang kita nak cakap, dah WhatsApp pun dia tak dapat apa yang kita nak sampaikan. Kerana kita ada masalah sesama kita, ada kekurangan. Betul, tetapi Allah tidak pernah salah mendengar apa yang kita inginkan. Jadi hari ini Ustaz ya, kita nak lihat ayat yang ke-119 sehingga 128. Sinopsisnya apa? Kita saksikan di layar. Iaitu bermula daripada ayat 119, Allah memberikan satu tawaran kepada kita, Allah Maha Pengampun. Dan diikuti pada ayat 120, Nabi Ibrahim sebagai satu contoh teladan pengikut jalan hidupnya millah dan penganggungan kaum Yahudi kepada hari Sabtu. Apakah yang Allah ingin sampaikan tentang hari Sabtu ini sendiri, dan juga ada kaitan dengan hari Jumaat yang kita ada pada hari ini. Dan seterusnya di hujung itu Allah membawakan kepada kita asas dakwah kepada agama. Itulah yang penting kita laksanakan. Menghukum haruslah sepadan dan sabar dalam menghadapi pelbagai musibah yang melanda, kerana apakah yang berlaku kepada orang-orang yang mendapat nikmat, mereka akan bertakwa dan mereka akan bersifat ihsan. Inilah antara kesimpulan akhir daripada surah An-Nahlu, surah lebah pada hari ini. Kita mulakan bacaan kita. Sebelum itu kita mula dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahlah untukku ilmu yang menjauhkan kami daripada kejahilan. Apa maksud jahil? Kita lihat, kita baca ayat 119 hingga 124. Silakan Ustaz. Baik, 119. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar semuanya ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan senantiasa terus sihat, diberi kesempatan dan juga kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca saban waktu ini terus menjadi pengubat jiwa kita, menjadi penawar jantung hati kita dan membaiki kehidupan kita insya-Allah taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Pejam celik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita sudah berada di akhir juzuk ke-14. Allahu akbar, sudah 14 juzuk Ustaz. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan perasaan ataupun pengalaman bersama dengan 14 juzuk? Kita sudah mengikuti
16 surah Ustaz Ya, 16 surah. Allahu akbar. Sebabnya kita kena beri perhatian betul-betul muka surat akhir ini, jangan bising-bising ya. Pasal apa? Pasal ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu taala. Jangan ada distraction, kacau daripada orang luar, kita kata tolong senyap. Betul, okey, kerana kita nak baca ayat Al-Quran sebentar lagi. Jom kita beri perhatian, kita nak baca ayat yang ke-119 seperti mana yang Allah sebut, wa idza quri'al qur'anu fastami'u. Bila dibacakan al-Quran, hendaklah kita diam, kita berhenti berbicara, kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jom kita sama-sama baca permulaan ini dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Gitulah bacaan daripada ayat 119 hingga 124 untuk sama-sama kita mengambil pelajaran Ustaz ya. Halaman yang terakhir ini amat penting tuan-tuan, banyak sangat perkara. Salah satunya bila bercakap tentang halaman sebelum ini, semalam kita berbicara tentang mereka ya, ayat 118, orang Yahudi kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, kami tidak menzalimi mereka tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Jadi ada banyak kesilapan-kesilapan di kalangan orang-orang musyrik di Mekah ataupun orang-orang Yahudi tersebut. Tetapi Allah memberikan tawaran,
ya kepada orang yang mensyirikkan Allah, orang ahli kitab yang mereka ini mencampur adukkan, berbuat kesilapan. Thumma inna rabbak, ya, sesungguhnya Tuhanmu lilladzina amilus su, kepada mereka yang berbuat musyrik ataupun berbuat kesilapan. Ini orang yang musyrik, yes, orang yang ahli kitab ustaz, ya, kalau dia buat su, kesilapan ataupun keburukan, bijahalah, perkataan bijahalah itu amat penting, yeah, dengan, kalau kita terjemahkan dalam terjemahan ini, kerana kebodohan, yeah, thummatabu, selepas itu dia bertaubat, selepas itu dan memperbaiki. Tuhan sebenarnya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah, ya, Allah menawarkan perkara itu. Jadi bila kita lihat pada ayat ini tuan-tuan, ya, kalau orang yang syirik, musyrik, memang lawan nabi ataupun ahli kitab tersebut, yang mengharamkan yang halal, halalkan yang haram, pada makanan yang menghalalkan rasuah dan sebagainya. Tetapi kalau katakan mereka itu buat bijahalah, dulu saya baca, ingatkan jahil ni pasal dia tak belajar. Mungkin dia tak ikut My Quran Time kot kan, kalau ada My Quran Time masa dahulu. Tapi rupa-rupanya perkataan bijahalah ini maksudnya apa tuan-tuan? Ialah orang itu dia belajar, dia tahu, mungkin satu tak belajar tu satu hal, ya, kalau dia tak tahu itu namanya ghafilun. Ghafilun ada pada ayat 108 pada surah yang sama. Orang yang ghafilun itu, yang lalai itu, dia tak tahu bahawa akhirat itu adalah lebih berharga daripada dunia. Itu adalah orang yang lalai. Dia tak tahu bahawa akhirat itu amat-amat berharga. Tetapi ada orang yang tahu akhirat itu memang berharga, tetapi dia mungkin tahu dalam hidup ini dia tidak boleh berbuat silap dengan kawan, tidak boleh menengking orang, tidak boleh contohnya mensyirikkan sesuatu, tidak sesuai untuk dia mengherdik ataupun membuat sesuatu kesilapan, tetapi dia buat juga ustaz. Itu namanya bijahalah. Maksudnya apa? Dia tak dapat kawal emosi dia. Dia tahu bahawa dia tidak boleh marah. Dia mungkin tidak boleh menengking ataupun memukul orang contohnya kan. Tetapi bila dia punya emosinya tak dapat dikawal, maka pada waktu itu dia berada dalam keadaan bijahalah. Ya, kerana apa? Kerana ilmu, kita doa tadi ustaz, ya, Rabbi zidni ilma. Tanda ilmu ini dapat pada kita ialah kita tidak jahil. Kita tidak mudah ikut emosi. Contohnya yang biasa kita bawa ustaz, ada di jalan raya tu ada tempat emergency lane. Tahu dah tak boleh lalu, tapi pasal tengok jam kuat sangat, masuk jelah, potong. Itu orang jahil. Masya-Allah. Dia bukan tak ada degree, ada degree. Maknanya dia kadang-kadang ada PhD lagi. Test peksa tu lulus. Lulus. Ya, dekat universiti dapat 4.0 lah, 4.0 ya. Tetapi dia tak dapat kawal emosinya. Dan dalam Al-Quran, mengawal emosi, mengawal sikap ini adalah satu perkara penting. Kalau tersilap kaedah begini, Allah kata apa? Kemudian dia bertaubat, selepas itu wa aslahu ini dia cuba memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Sesungguhnya selepas itu apa Allah cakap? Allah ini la ghafurur rahim. Allah tetap mengampunkan, dan lepas ampun ustaz, ya, Allah sayang. Allah, ya, biasanya orang kan buat silap, orang yang pernah buat silap kat kita pun pandang semacam. Tetapi bagi Allah Subhanahu taala tuan-tuan, kalau kita buat silap, Allah tetap mengampunkan kita, ya. Kita mengaku, ya Allah, aku tak dapat kawal, ya Allah, pada waktu itu aku ikut perasaan. Allah Maha Pengampun, dan selepas itu Allah menyayangi kita seperti mana kita tidak pernah berbuat silap selama ini. Itulah ayat 119. Allah memberi peluang kepada orang musyrik, kepada ahli kitab, apatah lagi kalau kita baca Quran setiap hari ustaz, ya. Biasalah kadang-kadang terpeleot kan dalam hidup kita. Ini janji Allah. Siapakah tokoh yang Allah angkat ya dalam surah ini yang menghargai nikmat? Inna Ibrahim kana ummatan. Dia adalah, Nabi Ibrahim ini adalah umat. Walaupun seorang-seorang saja berkelana daripada Palestin, Kanaan pergi ke Mekah itu seorang, tetap dianggap umat. Lebih daripada itu, Nabi Ibrahim ini adalah ketua kepada umat Islam, ya, meneruskan, ya, maksudnya Nabi Muhammad meneruskan, dan kita juga adalah legacy daripada Nabi Ibrahim. Sifat Nabi Ibrahim ini adalah apa? Qanitan lillahi hanifa, iaitu qanitan ini merendah diri, bersedia untuk mengikut Allah dengan rasa ikhlas, tidak rasa terpaksa. Cabarannya ustaz, ya, ialah Nabi Ibrahim ni ujian-ujiannya boleh tahan. Masya-Allah. Daripada Palestin tu nak pergi ke Mekah. Betul ustaz.
bukan daripada Madinah pergi Mekah, Palestin kan, jauh tu kan. Betul. Lepas tu bila tak ada anak, bila ada anak kena tinggalkan dekat Mekah. Betul. Kemudian ada anak dah besar, dah tinggalkan ni, jumpa kena sembelih pula. Betul. Nabi Ibrahim melalui perkara ini tetapi tetap dengan rasa qanitan. Sebelum ni kita ada cakap Ustaz ni kan, taah dengan kunut. Taah ni maksudnya okey saya ikut tapi lambat siap. Betul. Kan, lambat pergi ke solat contoh, tapi taat masih sembahyang. Qanitan ini ialah maksudnya belum lagi azan lagi dah bersiap dah. Siap. Kan? Di restoran tu siap. Masih ingat lagi Ustaz? Masih ingat. Okey, alhamdulillah. Ya. Jadi ini adalah sifat Nabi Ibrahim yang menandakan Allah amat menyayangi dan Allah Maha mengampunkan. Allah jelmakan kepada seorang insan namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, walam yaku minal musyrikin. Beliau ini tidak melakukan sebarang syirik. Pasal orang Mekah kata kami ni legacy Nabi Ibrahim, tapi mereka melakukan syirik tidak. Itu yang dijelaskan pada ayat 120. Syakiran li'an umih, ya, iaitu sifat Nabi Ibrahim ini dia bersyukur walaupun dengan sedikit nikmat. Sedikit nikmat pun dia bersyukur, apatah lagi kalau banyak. Istabah wa hadahu ila siratal mustaqim, dipilih Nabi Ibrahim itu diberi hidayah ke jalan yang lurus kerana dia bersyukur, kerana dia qanitan, ya, kunut sebentar tadi. Itu jugalah yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad ini dipilih. Kalau kita ini syaratnya apa tuan-tuan? Kita buat bersedia dengan sukarela dan juga sentiasa bersyukur. Betul. Ini yang dijelmakan ataupun disampaikan dalam surah An-Nahl. Banyak nikmat Allah beri kepada kita. Bercakap tentang cabaran yang ada, ya, Nabi Ibrahim ini mungkin ada yang kata Nabi Ibrahim ni berjaya ke dekat dunia? Allah kata wa atainahu fid dunya hasanah. Allah memberikan kepadanya fid dunya hasanah, kebaikan. Cuma mungkin ada yang tanya Ustaz, ya, Nabi Ibrahim ni berapa rumah dia tinggalkan, berapa bilion dalam akaun dia, ya, yang menunjukkan bahawa dia mendapat kebaikan ataupun kejayaan. Jawapannya Ustaz, masya-Allah, tak berapa ada bilion. Betul. Kan, tidak ada rumah yang kita boleh melawat rumah Nabi Ibrahim. Subhanallah. Tetapi dia digelar wa atainahu fid dunya hasanah. Doa yang kita baca kalau tawaf itu Ustaz, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan? Jadi apa hasanah yang dapat pada Nabi Ibrahim? Wa innahu fil akhirati laminas salihin, di akhirat nanti Nabi Ibrahim laminas salihin. Subhanallah. Ini nabi ini tapi akan bersama dengan orang soleh. Kalau tuan-tuan baca dalam surah An-Nisa ada minan nabiyyin, siddiqin, syuhada wassalihin. Jadi Nabi Ibrahim dia bukan sekadar bersama dengan nabi-nabi di akhirat nanti. Dia bersama dengan siddiqin, syuhada, tetapi spesifik Allah cakap kat sini orang soleh. Allahu akbar. Maksudnya ialah apa? Nabi Ibrahim ingin bersama dengan zuriatnya yang soleh. Itu ukuran sebenar kejayaan. Betul. Ya, di akhirat. Di dunia itu kalau Ustaz boleh baca ayat yang ke-123, dan kemudian kita nak lihat sebenarnya kejayaan Nabi Ibrahim ni di mana. Allah. Kita sama-sama baca ayat 123 dahulu. Silakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, ramai sekali Ustaz yang berkongsi pada hari ini Ustaz, rasa syukur, rasa bahagia, menghargai sepanjang 14 juzuk ini. Tahniah tuan-tuan, kita sama-sama doa terus kita dapat bersama dengan Al-Quran dan jemput untuk terus sebarkan pengajian kita ini, sebarkan Al-Quran insya-Allah. Kita nak baca sama-sama ayat yang ke-123 Ustaz Fazal. Jom tuan-tuan dan puan-puan kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sekali lagi di sini Allah katakan wa ma kana minal musyrikin. Tak pernah musyrik. Di awal tadi walam yaku minal musyrikin pada ayat yang ke-120. Jadi apakah yang kita belajar daripada ayat ini? Nabi Muhammad diseru untuk mengikut kepada millah, jalan hidup Nabi Ibrahim yang berjaya hasanah di dunia dan juga di akhirat bersama dengan orang soleh. Di dunia ini Ustaz ya, Nabi Ibrahim ini yang tadi tak ada rumah, tak ada, dia tinggal rumah, harta apa sebagainya. Hasanah yang dimaksudkan di sini ialah bila Nabi Ibrahim ini kan dia tinggalkan anak, jalan seorang-seorang daripada Iraq ke Mekah itu sendiri contohnya, kemudian masuk dalam api, kemudian macam-macam. Sebenarnya itu bukanlah garis ukurnya. Betul, yang menjadikan dia dapat hasanah itu lulus. Allah lulus lulus. Bila lulus ujian dalam hidup yang diberikan pada Nabi Ibrahim, maka itulah hasanah fid dunya. Masya-Allah. Jadi dalam hal ini tuan-tuan sekalian, bila kita berhadapan dengan COVID-19, tuan-tuan berhadapan dengan cabaran ekonomi, ada ahli keluarga dan sebagainya, itu adalah ujian. Lulus sahaja ujian tersebut hasanah fid dunya. Hasanah fid dunya. Bukannya kerana duit banyak, ini berjaya ni. Belajar dapat 4.0 tadi, ini berjaya. Itu bukan definisi kejayaan yang Allah bawakan di hujung surah An-Nahl. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Jaba iaitu maksudnya memilih ya, bila Allah menggunakan perkataan ijtabah dalam ayat yang ke-121, Allah memilih Nabi Ibrahim berada di atas jalan yang lurus, dipilih dan diberi hidayah di atas jalan yang lurus. Kerana apa? Kerana Jaba ini memilih dengan merit, dengan ada sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya Nabi Ibrahim ini qanitan lillah dan juga syakiran li'an umih, dapat sedikit nikmat pun amat bersyukur. Maka merit ini, sifat inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim terpilih berada di atas jalan yang lurus. Kita sebagai umat Nabi Muhammad nak menjadi orang yang soleh, nak mendapat merit untuk terpilih ke akhirat nanti bersama dengan Nabi Ibrahim, sudah tentu kita perlu qanitan lillah. Sebelum itu pada ayat 119, kita berbuat kesilapan bijahalah, cepat-cepat kita taubat dan baiki. Itu adalah tawaran daripada Allah kepada kita semua. Jadi kita akan berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Seperti Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Tapi itulah yang disebut ataupun yang kita bincangkan sebentar tadi, lulus. Seseorang itu definisi kejayaan sebenar. Betul. Apabila lulus menghadapi ujian. Betul. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, Ustaz Faz? Kalau nak kirakan Nabi Ibrahim tu dia boleh saja bila kena bakar tu, lepas tu duduk diam-diam je lah. Tak payahlah nak mengajak orang kepada kebaikan, pasal ujian ni berat sangat bagi beliau ya. Nabi Allah Ibrahim berdakwah kepada ayahandanya. Oh ya, kena halau tu, kena halau. Kan, sampaikan dakwah sehingga kena halau. Jadi mudah-mudahan ayahanda-ayahanda kita dan juga semua kita doakan agar terus dapat meneruskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai manusia ataupun hamba-hamba Allah teruslah sebarkan dakwah dan juga bersedialah ataupun harungilah ujian itu dengan kita bertawakal dan kita mohon benar-benar kepada Allah SWT. Serahlah segala-galanya kepada Allah SWT. Ustaz, dan kita nak kongsi juga sikit tajwid. Ujian dalam bacaan kita ialah kena patuhi hukum-hukum tajwid. Baru boleh lulus ya. Kena ikut ilmu tajwid. Silakan. Betul. Jadi kita nak kongsikan pada hari ini, jom kita sama-sama ikuti perkongsian tajwid kita tentang, masih lagi berada di hukum mad, dan hari ini
kita nak melihat mad lazim harfi. Sebelum ini kita kongsi mad lazim kalimah. Hari ini mad lazim harfi, iaitu mad lazim huruf. Mad lazim harfi ialah huruf mad bertemu sukun asli dan ia berlaku pada huruf-huruf pembukaan surah. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, ataupun Tasim Mim, atau contoh yang lain Alif Lam Ra, dan ataupun contoh yang keempat Hamim. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran perhatikan, dalam contoh-contoh keempat contoh ini, dia ada bacaan kita tu ada yang berat sikit bunyi dia, ada yang ringan. Contohnya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Maksudnya berat apa dia? Berat selepas mim tu nak pergi lam tu nak pergi mim. Dia ada macam kena masukkan bunyi mim tu ke dalam mim ataupun lam tu ke dalam mim. Berbeza dengan yang bawah dia tu. Alif Lam Ra. Dia ringan je. Dia tak macam Alif Lam Ra, tak. Jadi ada perbezaan di antara mad lazim harfi, ada dua kan, muthaqqal dan juga mukhaffaf, insya-Allah. Yang itu kita akan kongsikan pada pertemuan-pertemuan akan datang, hukum mad lazim harfi ini. Jadi inilah antara 4 contoh hukum mad lazim harfi yang mana huruf mad bertemu sukun asli dan ia berlaku pada huruf-huruf pembukaan surah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Safaza dapat beri panduan sikit sebanyak. Nama dia kadang-kadang memang kita selalu baca dah. Tiap hari baca Al-Baqarah tu. Alif Lam Mim tu. Nama tak tahu mak apa. Nama dia kalau Alif Lam Mim tu mad lazim harfi muthaqqal. Jadi kita akan jumpa nantilah muthaqqal dengan mukhaffaf tu pula, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz berkongsi sebentar tadi tentang mad lazim harfi. Sebelum ini kalimi, sekarang ini harfi, huruf muthaqqal dan mukhaffaf yang kita belajar. Jadi Ustaz, kita nak meneruskan ayat 125 sebentar lagi. 124 kita belum tengok lagi. Allah memberi komentar, kami menjadikan, sesungguhnya dijadikan as-sabt, Sabtu itu adalah kepada orang-orang Yahudi. Sebahagian ulama mengatakan bahawa asalnya Jumaat tapi jadi Sabtu. Itu ada perbincangan perbezaan. Tapi yang pastinya mengapa mereka itu dapat hari Sabtu itu kerana mereka ini bertelingkah, Ustaz. Mereka bertelingkah, jadi dia jadi lebih lagi susah dalam hidupnya. Hidup ini kalau bertelingkah, dia akan menyebabkan kita hilang nikmat yang ada. Allah bagi nikmat banyak pada orang Yahudi ini, Bani Israel. Tapi pasal bergaduh, makin lama makin dia bab nak sembelih lembu pun dia siap lagi warna apa ni. Jadi benda makin susah. Jadi dalam hidup kita ini janganlah bergaduh banyak sangat. Dia kalau nak berbeza pendapat untuk beri idea okey, tapi beri berbeza pendapat sampai tarik muka, masam, bergaduh, berbeza, menyusahkan orang lain, yang itu bukan ikhtilaf yang dibenarkan. Sebagaimana Bani Israel, ikhtilafnya itu, berbeza pendapatnya itu sampai mereka menyusahkan diri mereka sendiri. Tetapi jadilah seperti Nabi Ibrahim, menghargai nikmat, Ustaz, pasal kalau kita tengok nikmat dari lebah hasilkan madu, bukan tebu. Nikmat daripada manusia hasilkan amal berteraskan wahyu, bukan nafsu. Maka macam mana nak dapat wahyu ini? Bukan sekadar kita seorang sahaja, tetapi kita kena ajak kepada wahyu ini kepada semua orang. Ayat 125 sehingga ayat 128 adalah panduan yang penting bagaimana berinteraksi dengan nikmat paling tinggi dalam dunia ini. Namanya, kalau lebah dapat madu, daripada kehidupan kita amal berteraskan wahyu. Kita baca, Ustaz. Subhanallah, Ustaz sebut tebu dan sebagainya tadi. Mudah-mudahan, Ustaz, hujan yang turun menjuburkan tanaman. Mudah-mudahan juga
kita bersama dengan Al-Quran setiap hari ini. Allah Subhanahu taala turunkan Al-Quran, mudah-mudahan menyuburkan hati-hati kita, amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi kita sambung tuan-tuan dan puan-puan bacaan kita ayat yang ke-125 sehingga ayat yang terakhir dalam surah An-Nahl ini, insya-Allah. Kita sambung dengan bacaan murattal sika, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 125 hingga ayat 128 akhir Ustaz ya di surah An-Nahl ini. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu, yang pertama dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tiga perkara ini adalah tanda apabila kita bercakap tentang amal berteraskan wahyu. Kita kena tanya yang kita buat hari ini kalau kita bercakap dengan keluarga kita, kita makan, minum, kita bercakap bekerja di tempat kerja, menguruskan negara, negeri, apa ayat Quran menjadi asas kepada perbuatan kita. Kalau itu kita tahu mana sumbernya, itu adalah amal berteraskan wahyu. Bagaimana nak membina masyarakat yang begitu? Dinyatakan serulah kepada jalan Tuhanmu, kepada wahyu ini bil hikmah. Yang pertama hikmah, yang kedua mau'izatil hasanah, iaitu nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. My Quran Time ini Ustaznya sebenarnya adalah salah satu program untuk kita mau'izah al-hasanah. Insya-Allah. Apa maksud mau'izah hasanah ini? Nasihat-nasihat yang baik yang kita nak ambil daripada wahyu dalam bahasa yang semua orang boleh faham, insya-Allah. Harapnya fahamlah tuan-tuan ya. Kalau tak faham tu minta maaf jelah kan. Okey. Jadi itu adalah nasihat-nasihat yang baik, ini adalah untuk orang umum. Tetapi ada orang yang disibuk Ustaz. Sekarang ni dia tak sempat ikut My Quran Time. Dia sedang menguruskan negara, negeri, dia sedang menulis, dia sedang sibuk di sana menjadi wartawan dan sebagainya. Tak sempat ikut My Quran Time, maka kena ada program untuk
mereka yang sedang sibuk menguruskan ini bil hikmah. Apa maksud bil hikmah? Dengan suatu kebijaksanaan yang menyebabkan kita dapat memberikan pilihan cara membuat keputusan berteraskan wahyu kepada mereka yang sedang sibuk ini. Pasal apa? Pasal mereka tidak sempat untuk mendengar, tetapi mereka perlukan juga untuk menjadi wisdom, hikmah ketika membuat segala tugas-tugas yang ada. Ini adalah jenis program yang kedua. Dan selepas itu wajadilhum billati hiya ahsan. Ada kumpulan yang memang dia nak mengekalkan status quo. Dia tak nak ubah cara pandang, sama ada bukan Islam ke ataupun orang Islam yang dia rasa bahawa apa yang saya buat ini dah betul, apa nak sibuk-sibuk lagi. Ya, terutama dalam dunia social science, ya, dalam bab psikologi, sosiologi, antropologi, pengurusan apa sebagainya, maka perlu ada kajian-kajian daripada Al-Quran untuk menyatakan inovasi sosial daripada Al-Quran ini adalah lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan ini perlukan kajian yang lebih mendalam. Jadi kalau kita perasan di sini Ustaz, ya, yes, tiga perkara ini dia memerlukan pada persediaan. Sebabnya kalau My Quran Time, bila tuan-tuan membuat sumbangan tabung gerakan Al-Quran itu bukan sekadar untuk program ini, tetapi untuk mewujudkan, kita mengharapkan nanti ada universiti Quran, ya, mungkin banyak universiti yang ada, tapi boleh bekerjasama agar satu orang awam faham tentang mau'izatil hasanah. Betul. Itu penting untuk orang umum. Kemudian yang keduanya, golongan elit ataupun yang membuat ahli akademik ataupun yang pemimpin, mereka ini perlu mengkaji Al-Quran secara lebih mendalam sehingga kan melahirkan inovasi-inovasi yang akhirnya membuat perubahan di dalam masyarakat. Itu yang berlaku pada zaman Nabi, ya. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili. Allah lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan siapa yang diberi hidayah. Pasal ada orang yang dengar My Quran Time dia dapat hidayah. Ada orang yang dia kata saya banyak lagi persoalan, terutama ahli akademik ataupun golongan-golongan yang amat-amat sibuk sedang bertugas sekarang, ya. Dan ini adalah ayat 125 yang kita, kalau Quran Time ini Ustaz, ya, tabung gerakan tuan-tuan itu membawa kepada Quranic Value. Kita mengharapkan tuan-tuan yang pensyarah boleh melaksanakan tugas untuk mengkaji Quran dalam biologi, dalam sosiologi, dalam psikologi contohnya, dan menghasilkan kajian. My Quran Time adalah mau'izatil hasanah di peringkat awal untuk umum sahaja. Tetapi kita kena pergi lebih mendalam, kena ajak lagi ulama, lagi pakar-pakar yang ada. Maka ini adalah perjuangan menghasilkan amalan berteraskan wahyu. Apa kesan kalau kita buat inovasi sosial ini, perubahan dalam sosial ini? Allah menyatakan ayat 126, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Rupa-rupanya kalau makin kita bersama dengan Al-Quran, mesti ada satu masa ada orang tak puas hati dan dia akan memerangi. Maka Allah kata kalau nak berperang dengan mereka, perang ataupun balas dengan yang sesuai sahaja, jangan lebih-lebih. Tetapi jika kamu bersabar, itu adalah lebih baik. Ini adalah ayat di Mekah, mereka tidak boleh berperang, ya, tetapi mereka tahu bahawa kita kena buat perubahan. Mana mungkin kita pakai sistem riba lagi, mana mungkin kita pakai sistem menindas kepada orang-orang yang tertentu, sistem politik yang makin mengkucak-kacirkan contohnya, tetapi tidak boleh diperangi, maka kena bersabar. Ayat yang ke-127, sabar Nabi di Mekah itu perit Ustaz. Subhanallah. Kena kutuk, kena itu, kena ini, tetapi Allah memberi pujukan. Ayat 127 juga untuk kita. Kalau kita pernah dikutuk, pernah dihina, pernah dipandang lekeh dengan segala kelemahan kita, ayat 127 kita baca sekali lagi bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, kalau kita melihat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, mudah-mudahan tak lama lagi kita semua dapat berpeluang untuk menziarahi kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah taala. Baik, kita nak baca ayat yang ke-127. Tuan-tuan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dan bersabarlah wahai Nabi Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Tiga perkara Ustaz ya. Sabar ya dalam ayat ini, iaitu Allah beritahu sabar kamu itu adalah illa billah. Kita tak mampu sabar. Sabar kita ada had Ustaz. Sampai satu masa dia akan meletup. Tetapi jika kita ada Allah, dia akan bersabar sampai kita sama ada syahid ataupun kita berjaya. Itu semangat yang diberikan, ditiupkan kepada sahabat di Mekah sehingga mereka bersabar. Mereka tidak berperang, tidak melawan. Terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam kena bersabar kerana Nabi ketua. Kalau Nabi hilang sabar, apa jadi Ustaz? Pengikutnya pun ketua hilang sabar, macam mana saya nak bersabar kan? Jadi Nabi diingatkan sabar itu daripada Allah, illa billah. Yang kedua, wala tahzan alaihim, jangan kamu sedih dengan apa yang berlaku pada mereka, tak nak ikut, degil, buat perangai dan sebagainya kepada orang-orang kufur. Tetapi ada juga di kalangan mereka yang nak beriman pun ada buat perangai juga Ustaz. Ada orang yang beriman yang buat perangai, tetapi jangan sedih. Jangan sedih. Dan yang ketiga, wala takufi daiqim mimma yamkurun, jangan rasa sempit. Pasal bila kita dikutuk, dibuat macam-macam Ustaz ya, dia akan rasa sempit. Sempit itu dia rasa macam dah sampai tak boleh nafas. Ada sampai orang sakit jantung pun ada, masuk hospital kerana kena kutuk dan sebagainya. Allah kata wala takufi daiqim mimma yamkurun. Pasal apa? Ayat 128 menjadi sebagai pujukan kita. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni dia takut pada Allah, dia ada silap, dia bertaubat, dia baiki kesilapannya, dia ajak orang ke arah kebaikan terus, dia keep it up, don't give up, jangan give up. Dan akhirnya dia menjadi orang yang ihsan. Takwa ini takut pada Allah, ihsan ini cinta buat yang terbaik pada Allah. Dua perkara serentak. Allah kata innallaha ma'a. Ma'a ini maksudnya ialah bersama, ma'iyatullah Ustaz ya. Maksudnya kalau Ustaz pergi ke mana-mana ke, saya bersama Ustaz, bukan saya ikut Ustaz 24 jam kan, tetapi doa, ingatan, persahabatan dikekalkan. Moga-moga Allah kekalkan kita bersama Al-Quran, bersama-sama memperjuangkannya, membawa pada resolusi hari ini kita saksikan. Yang pertama ialah terus bertaubat apabila berbuat keburukan. Yang kedua, ajak manusia kepada jalan Allah dengan hikmah, nasihat yang baik. Dan yang ketiga, kawal emosi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ayah kami, ibu kami ya Allah, ayah ibu mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini kami berada di akhir surah An-Nahl, akhir juzuk yang ke-14 ya Allah. Alangkah bahagianya kami ya Allah, alangkah berharganya peluang ini ya Allah, dapat kami bersama dengan kalamu Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Mudah-mudahan pagi kami, petang kami, siang malam kami ya Allah dipermudahkan untuk bersama dengan kalamu Al-Quran, memahaminya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnia kesembuhan buat saudara mara kami yang kini sedang dirawat ya Allah. Kurniakan perlindungan buat kami semuanya daripada wabak ini ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terima taubat kita, Allah terima doa kita. Moga-moga kita ingin membina ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ya, dengan tuan-tuan menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita bersama membina generasi Al-Quran yang fokusnya pada Allah, bukan saya ataupun orang lain betul, tetapi Allah yang sentiasa betul di dalam sesuatu masyarakat. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok insya-Allah. Teruskan tuan-tuan berdoa dan kita jaga kesihatan, jaga SOP dan mengambil vaksin sebagai satu usaha. Kita berusaha dan teruskan perjuangan
memartabatkan wahyu dalam amalan kita seharian. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.